الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا وبالكعبة قبلة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan pujian, nikmat kesyukuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan dan peluang keemasan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita bersama-sama solat berjemaah subuh sebentar tadi, diikuti dengan kuliah pengajian ta'lim pada hari ini, dan seterusnya kita berpisah sebentar lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rumah Allah yang penuh keberkatan ini. Segala salam dan selawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala memperbanyakkan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim. Muslimin, muslimat yang dihormati sekalian, apa kabar semua? Alhamdulillah. Muslimat apa khabar? Alhamdulillah. Cikgu Zul, Tuan Imam, Tuan Bilal, semuanya yang berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita dipertemukan sekali lagi, dan insya-Allah sama-sama untuk kita membincangkan, sama-sama untuk kita bertazkirah, untuk memperingati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Sudah hampir 2 bulan, 3 bulan kita tidak bertemu, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan cuba membincangkan, kita akan cuba membuat sedikit murajaah berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita telah pelajari pada bulan-bulan yang terdahulu, dan insya-Allah
kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya, tajuk yang keempat di dalam bab berzakat. Di dalam tuntutan agama Islam, selain daripada kita mendirikan solat fardu 5 kali sehari, selain daripada kita mengeluarkan zakat, selain daripada kita berpuasa, dan hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan rukun-rukun iman kita, rukun-rukun Islam kita, iaitu berzakat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum itu, marilah sama-sama kita bermurajaah, kita mengulang kaji akan tajuk-tajuk yang terdahulu di dalam bab keikhlasan, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada bab yang pertama kita membincangkan tentang soal ibadah kita, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, tidaklah lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk satu tujuan, hanyalah untuk satu matlamat, iaitu kita ni sebagai hamba Allah, kita ni sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah sebagai Al-Khaliq, iaitu pencipta, maha pencipta. Kita ni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib menuruti, kita wajib mentaati akan segala perintah Allah dan menjauhi akan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, di dalam soal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita ni sebagai hamba Allah menzahirkan akan rasa keikhlasan, menzahirkan akan rasa kesyukuran kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ini tuan-tuan menjadi hamba-hamba yang tidak pernah bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah Allah limpahkan kepada kita pada hari ini, pada hari esok dan seterusnya. Janganlah kita ingkar, janganlah kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalam apa jua perbuatan yang kita lakukan. Kita berdoa hampir setiap hari ni tuan-tuan. Kita berdoa hampir 17 kali di dalam doa kita. Kita berdoa di dalam suratul Fatihah yang kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah juga digelar sebagai at-tabu'u al-mathani, iaitu 7 perkara, 7 ayat yang kita ulang-ulang. Surah Fatihah juga dikenali sebagai Fatihatul Kitab, iaitu pembuka kitab Al-Quran. Jadi oleh yang demikian, muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, hampir subuh sampai ke isyak nanti tuan-tuan, kita membaca suratul Fatihah 17 kali di dalam solat fardu kita. Tidak termasuk solat-solat sunat yang lainnya yang kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kepada Engkau kami beribadah, kami sembah, ya ini Engkaulah satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah. Itu yang kita bicarakan pada bab yang pertama terdahulu, tentang konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, saya berpesan juga kepada diri saya yang berdosa ini dan diri muslimin dan muslimat semua. Marilah sama-sama untuk kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan sebarang kemungkaran. Hari ini Allah memberikan kita musibah, kan? Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian. Hari ini Allah memberikan kepada kita akan suatu bentuk
rahmah sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hampir kalau kita hidup 60 tahun, sudah 60 tahun lepas Allah berikan nikmat kepada kita. Kalau kita masih lagi hidup di umur 26 tahun, 30 tahun hari ini, sudah hampir 30 tahun kita mengecapi kejayaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menguji akan kita akan setahun 2 tahun kebelakangan ini dengan suatu musibah, dengan suatu ujian, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita adalah dengan berbentuk penyakit pada hari ini. Allahu akbar. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, sebagai orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengujikan kepada kita ini, dan haruslah kita menghadapinya dengan sifat sabar, dengan sifat dengan penuh rasa tawaddu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata kepada kita muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, wahai orang-orang beriman, ditimpakan musibah kepada kamu, hadapilah ujian itu dengan sabar dan melakukan salat. Dengan kita memperbanyakkan ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi hari ini muslimin dan muslimat, sama-sama kita sabar, kita hadapi musibah ini dengan tenang, kita hadapi segala ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan rasa kesyukuran juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata tidak diberikan ujian kepada kita hari ini, muslimin dan muslimat, pasti kita menjadi hamba Allah yang senantiasa rasa selesa sepanjang hidup kita. Andai kata ujian ini tidak diberikan kepada kita, sudah pasti kita menjadi hamba-hamba yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita hari ini sebagai salah satu bentuk rahmah, sebagai salah satu bentuk peringatan Allah kepada hamba-hamba Dia, supaya kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita kembali mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berseru-serulah kalian kepada jalan takwa, kepada arah kebaikan, suruhlah kalian kepada berbuat kebaikan, dan janganlah kita muslimin dan muslimat menyeru kepada ke arah kemunkaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-tolonglah kita muslimin dan muslimat rahimakumullah taala kepada perkara-perkara kebaikan dan kebajikan, dan janganlah kita muslimin dan muslimat menyuruh bertolong-tolongan kepada perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, perkara yang bermusuh-musuhan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Muslimin dan muslimat, pada tajuk yang kedua kita telah membahaskan tentang kelebihan ilmu. Hari ini alhamdulillah muslimin dan muslimat hadir dengan niat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan niat daripada rumah tadi, yarja'u talibul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Allah insyaallah
tuan-tuan, langkah kaki tuan-tuan dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajipan menuntut ilmu itu tuan-tuan adalah menjadi suatu kewajipan kepada kita di atas segala muslimin dan muslimat. Kan? Talibul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Dan menuntut ilmu itu menjadi kewajipan kepada setiap orang-orang Islam. Jadi hari ini kita perlu mendalami akan ilmu-ilmu agama. Kita perlu mempelajari akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita, tentang dunia kita ini juga. Sebab apa muslimin dan muslimat? Yarfa'illah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya muslimin dan muslimat, kelebihan ni orang-orang yang menuntut ilmu ni tuan-tuan, macam tuan-tuan pada hari ini kan, bermujahadah kan. Tuntut ilmu ini tuan-tuan kena mujahadah. Apakah maksud mujahadah tuan-tuan? Kena rasa berkorban apa saja kan, masa kan, wang ringgit kan, korbankan masa tuan-tuan kan. Daripada aku duduk sini, baik aku pergi makan kat tepi jalan sana kan. Daripada aku duduk sini, baik kita duduk rumah kan. Jadi tuan-tuan hari ini bermujahadah. Mujahadah ni tuan-tuan, kita ni rasa berkorban. Kena berkorban ni tuan-tuan. Anak-anak kita kalau kita hantar ke asrama, anak-anak kita kalau pergi ke sekolah kan, maklumlah sekarang ni SPM kan, SPM tengah berjalan ni kan. Jadi pesan ke anak-anak kita hari ni, kena mujahadah. Mujahadah ni kena berkorban kan. Tak boleh main game, tak boleh tengok video, tak boleh jalan-jalan. Jadi kena mujahadah kan. Jangan nak tunggu SPM baru nak mujahadah. Itu tak boleh. Jadi mujahadah ni tuan-tuan daripada awal kan. Kena berkorban. Kalau dulu aku suka melepak, hari ni aku duduk kat masjid, lepak dekat masjid kan. Kalau dulu aku suka kan buang masa dekat luar, hari ni aku nak bukan buang masa, tapi aku nak habiskan masa aku dekat rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kan tuan-tuan, sisa-sisa kehidupan kita hari ini kita habiskan dekat tempat-tempat yang tempat-tempat shopping ke, tempat-tempat luar ke apa, hari ini kita tanamkan dalam diri kita, insya-Allah sedikit-sedikit kita bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni tuan-tuan berkorban demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni tuan-tuan, menurut kitab Penawar Bagi Hati ni tuan-tuan, kalau bangsa dunia dan bangsa akhirat tu tuan-tuan, bangsa dunia lebih memilih kepada hal-hal keduniaan, memilih kepada mencari keseronokan hidup di atas muka bumi Allah dengan melupakan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bangsa yang kedua, kategori manusia yang kedua, iaitu bangsa akhirat yang menjadikan dunia ini sebagai tempat pulun habis-habisan, tempat meraih, tempat mengaut segala pahala-pahala, tempat mencari, tempat menanam segala amal ibadah, amal soleh, dan dia akan tuai di hari akhirat Allah nanti dengan segala ganjaran-ganjaran pahala, dengan segala ganjaran kebaikan yang pernah dia lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat, jadi kewajipan untuk ilmu itu tuan-tuan, Allah berfirman, innama yaghshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tuan-tuan, hanya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah di kalangan orang-orang yang berilmu,
kalangan kamu. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat, sepatutnya semakin banyak kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita rasa takut kepada Allah, semakin kita banyak mengetahui akan ilmu-ilmu Allah ini tuan-tuan, semakin kita rasa tunduk kepada Allah. Seperti resmi padi kan tuan-tuan, semakin berisi semakin tunduk kan. Jadi kita ni tuan-tuan, semakin ada ilmu hari-hari, semakin Allah berikan nikmat ilmu kepada kita, semakin Allah mengujikan kepada kita, Allah beri nikmat kepada kita, Allah memberikan kekayaan kepada kita, Allah memberikan jawatan kepada kita, Allah memberikan apa jua nikmat, kita semakin hari semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tuan-tuan, kenapa kita perlu sombong? Akhirnya tuan-tuan, tidak ada masa untuk kita takabur kepada Allah. Akhirnya kita kena sujud di tempat yang sama seperti orang-orang yang lain sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tuan-tuan, kita akan solat di hadapan imam, bukan lagi di belakang imam waktu kita hidup. Jadi kenapa kita perlu rasa tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa kita perlu rasa bangga diri kepada Allah? Sebab suatu hari nanti urusan kita akan diperuruskan oleh orang lain. Jenazah kita akan dimandikan oleh orang lain. Jenazah kita akan dikafankan oleh orang lain. Jenazah kita akan disolatkan oleh orang lain. Jenazah kita akan disolatkan di hadapan orang lain. Jenazah kita akan dikuburkan, dikebumikan di liang lahat oleh orang lain. Jenazah kita akan disambut oleh orang lain. Jadi kenapa kita perlu bangga diri dengan orang lain? Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, itu tajuk yang kedua berkenaan dengan kewajiban menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada tajuk yang ketiga tentang bersuci di sisi Allah pada muka surat yang ke-49 kitab Manhaj Hidup Orang Beriman ini. Kita hendaklah bersuci tuan-tuan. Nak melakukan apa perkara kebaikan, hendaklah kita rasa bersuci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menyucikan anggota zahir kita daripada segala hadas kecil dan hadas besar serta najis kan. Kita sucikan luaran kita ni tuan-tuan, anggota-anggota zahir kita ini daripada segala kekotoran. Kita nak beribadah, kita nak berbuat amal kebaikan, seharusnya tuan-tuan pastikan diri kita dalam keadaan yang bersih. Pastikan diri kita dalam keadaan yang elok untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyucikan anggota yang zahir itu tersebut daripada dosa-dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, Allah suruh kita ni taubat dengan taubatan nasuha. Allah suruh kita ni tuan-tuan mencari akan suatu nikmat, iaitu nikmat halawatul iman, iaitu rasa manisnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bertaubat, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian, kembalilah kalian kepada taubatan nasuha. Iaitu taubatan nasuha ni tuan-tuan ada beberapa cirinya. Yang pertama, dia rasa menyesal di atas segala perbuatan dia. Allahu Akbar. Kalau dulu kita banyak buat maksiat ni tuan-tuan, kita rasa menyesal kepada Allah. Ya Allah, banyaknya dosa aku pada Engkau ya Allah. Ya Allah, waktu aku muda dulu ya Allah, aku lupa kepada Engkau ya Allah. Dulu waktu aku lupa dulu aku muda ya Allah, aku lupa jalan nak pergi masjid ya Allah. Kan hari ini aku sudah berusia
Sebab aku yakin dan aku pasti setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan rasai kematian, pasti akan kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya muslimin dan muslimat, daripada Allah Subhanahu wa taala kita datang dan kepada Allah jugalah kita dikembalikan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Jadi orang-orang yang bertaubatan dengan taubatan nasuha ini, dia pertama dia rasa menyesal. Wa najimna ala ma fa'alna. Kami menyesal ya Allah di atas segala perbuatan kami yang lepas. Dan yang kedua, dia betul-betul rasa insaf dan meyakinkan diri dia, dia berjanji pada diri dia dan Allah, dia tidak akan kembali kepada dosa yang dia lakukan tersebut. Jadi orang-orang yang taubatan nasuha ini, muslimin dan muslimat, mereka ini rasa insaf, rasa menyesal, dan yang ketiga, dia bertaubat dengan rasa penuh, rasa taubat yang sebenar-benarnya, iaitu menangisi, menyesali dan tidak kembali kepada taubat kejahatan yang lama yang dilakukan. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kita sucikan anggota zahir kita daripada segala bentuk dosa dan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahawasanya tiada ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita mencari suatu nikmat Allah, iaitu nikmat kemanisan, nikmat halawatul iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah rasa ibadah kita ni tuan-tuan rasa khusyuk. Barulah tuan-tuan kita buat amalan kebaikan kita rasa seronok. Ada orang buat kebaikan sebab terpaksa. Ada orang buat kebaikan sebab disuruh. Ada orang buat kebaikan sebab mencari populariti. Ada orang membuat kebaikan mencari pandangan manusia semata-mata. Tetapi orang-orang yang mendapat halawatul iman ini, yang pertama, ciri-ciri orang yang mendapat halawatul iman, iaitu kemanisan beribadah, beriman kepada Allah. Yang pertama, dia ni tuan-tuan, hubbul akhirah, iaitu mencintai hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa yang ada di atas muka bumi Allah ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai miwalidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu jika dia tidak menjadikan Nabi SAW lebih dicintai berbanding dia cinta kepada anak dia, kepada ibu dan ayah dia, dan kepada manusia, wan nasi ajma'in, dan keseluruhan umat manusia. Allahu Akbar. Jadi kita ni tuan-tuan kena menjadikan idola kita ni adalah Nabi SAW. Bukannya hari ini tanya budak-budak, siapa idola kamu? Idola saya artis-artis K-pop. Idola saya pemain-pemain bola sepak. Idola saya artis-artis yang membuka aurat. Artis-artis yang menyuruh kepada kejahatan, bukan menyuruh kepada kebaikan. Idola saya adalah orang yang mencari populariti sahaja. Allahu Akbar. Sedangkan Islam itu menitik beratkan soal ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mencintai akhirat, mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi segala apa yang ada di langit Allah, di bumi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, orang-orang yang mendapat kemanisan beriman ni tuan-tuan, dia tidak akan rasa penat dan lelah mengerjakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dia rasa seronok datang kuliah subuh. Dia rasa seronok pergi ke rumah Allah. Dia rasa kalau hati dia tidak terpaut dekat masjid, dia rasa diri dia telah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ni kalau tak pergi masjid tuan-tuan, dia akan rasa ya Allah, hai, masjid tak boleh pergi ya Allah. Dia rasa sedih ni tuan-tuan bila tak dapat mengikuti pengajian agama. Dia rasa rugi serugi-ruginya tidak menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa rugi bahwasanya hari ini aku tak dapat ilmu. Allahu akbar. Jadi itu ciri yang kedua, halawatul iman. Dan yang ketiga, muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, orang-orang yang mendapat kemanisan beriman ni tuan-tuan, dia berjumpa, dia berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksud dia pergi meninggalkan rumah dia sebentar tadi semata-mata ingin mencari keredaan Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu perkara yang ketiga di dalam bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita telah membincangkan soal makna yang dapat menyempurnakan kesempurnaan solat kita, iaitu yang pertama, kita hadir hati tuan-tuan. Bila kita beribadah ni tuan-tuan, hendaklah kita hadirkan hati kita. Janganlah kita fizikal dekat sini tapi mental kita dekat rumah kita, kan? Fizikal kita dekat rumah Allah ini tapi fikiran kita melayang-layang entah ke mana. Fizikal kita hanya berada di sini tapi hati kita tidak berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat, hadir hati. Hendaklah kita dalam ibadah kita apa juga, solat kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya hendaklah kita menghadirkan hati kita untuk kita menzahirkan, untuk kita menampakkan rasa kekhusyukan kita di dalam beribadah kepada Allah. Dalam solat kita memahami makna yang kita ucap dengan lidah kita, iaitu kita cubalah muslimin dan muslimat sekurang-kurangnya tuan-tuan, balik sekarang kita hafal maksud suratul Fatihah, kan? Balik nanti kita baca tafsir Al-Quran dalam bab Al-Fatihah, suratul pembukaan kita yang digelar As-Sab'u Al-Mathani. Tuan-tuan, kan? Rasa rugilah tuan-tuan kita muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Sepanjang kita hidup di atas muka bumi Allah ini tuan-tuan, kalau umur kita 20 tahun, 20 tahun kita dah hidup. Kalau 30 tahun, 30 tahun kita dah hidup. Kalau 40 tahun, 40 tahun kita dah hidup. Kalau 50, 60, 70, 80, itulah umur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita rasa rugi ni tuan-tuan, kita dah hafal suratul Fatihah tapi maksudnya kita masih lagi belum hafal tuan-tuan. Walaupun bukan perkara wajib untuk kita menghafal tafsir Al-Quran ini, tetapi sudah menjadi tuntutan kepada kita muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala untuk memahami di atas apa yang kita ucapkan di dalam solat-solat kita. Barulah kita rasa insya-Allah kita rasa khusyuk kepada Allah, kita rasa seronok beribadah kepada Allah, rasa fikiran kita tak melayang-layang, kan? Sebab kita hafal tafsir Al-Quran. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, saya nyeru pada diri saya dan diri tuan-tuan, nanti balik kita hafallah maksud suratul Fatihah. Kalau tak mampu kita hafal semua tafsir Quran, semua kalimah mufradat di dalam bahasa Arab, vocabulary dalam bahasa Arab, tidak mengapa. Tapi sekurang-kurangnya daripada perkataan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita yakin dalam beriktikad dalam hati kita
Allah Maha Besar. Sampailah kita baca doa iftitah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Engkau ya Allah, bukan untuk orang lain, tapi untuk hanya kepada Engkau Subhanallah, subhanahu wa ta'ala saja yang wajib kita sembah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sekurang-kurangnya suratul Fatihah, sekurang-kurangnya doa iftitah ini, sekurang-kurangnya tasbih di dalam salat kita, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, rokok kita, bacaan sujud kita, duduk antara dua sujud kita, kita cuba hafallah maksud dia, termasuk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni rasa ya Allah khusyuknya beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, rasa kita ni sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita solat satu hari 5 kali ni tuan-tuan, tidak termasuk solat-solat sunat yang lain, kita dah memahami segala surah-surah ataupun bacaan-bacaan sekurang-kurangnya di dalam solat kita. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Benda yang athabau al-mathani tuan-tuan, yang diulang-ulang satu hari 17 kali ni tuan-tuan, kalau kita rasa tak hafal, Allahu Akbar, rasa rugi tuan-tuan. Setiap hari 17 kali kita buat, kali dengan umur kita 60 tahun, kali berapa kali kita solat, Allahu Akbar, banyak dah tuan-tuan. Kalau boleh kita cubalah mengingati akan makna suratul Fatihah, sebab ianya satu doa juga di dalam solat kita. Dan yang terakhir, kita merasai keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni tuan-tuan beribadah kepada Allah ni tuan-tuan, kita rasa kita ni ada orang tengok kita ni tuan-tuan. Ada Rabb yang sedang melihat kita. Anta'budullaha ka'annaka yarak fa in lam yakun tara fa in lam takun yara fa innahu yaraka. Barangan kita beribadah kepada Allah ni tuan-tuan, seolah-olah kita ni sedang melihat Allah. Kan? Dan kalau kita tak lihat Allah, kita kena yakini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihat kita ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Barulah kita ni tuan-tuan rasa keagungan dan kehebatan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Jadi insya-Allah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, kita akan membincangkan salah satu tajuk yang penting. Maklumlah tuan-tuan, lagi berapa hari lagi kita akan menyambut satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang mana Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang mana? Bulan Ramadan, yang mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, yang ada dua fungsi. Pertama, memberi syafaat, memberi hidayah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai pembeza antara yang hak wa bainal haq wa bainal batil. Jadi muslimin dan muslimat, perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Janganlah nak tunggu Ustaz, nantilah bulan Ramadan kita baru nak baca. Allahu Akbar. Nak tunggu bulan Ramadan baru nak khatam Quran. Ini pemikiran yang perlu kita buang jauh-jauh tuan-tuan. Kan? Hanya nak tunggu bulan Ramadan baru nak baca Quran. Kalau Allah tarik nyawa kita sebelum Ramadan, dah tak sempat kita baca Al-Quran. Allahu Akbar. Ini pemikiran kita. Nak buat baik je, nantilah Ustaz, tunggu hari Jumaat baru saya nak sedekah.
Tunggu bulan Ramadan baru nak belajar berpuasa, baru nak baca Quran. Adakah hari-hari yang lain Allah tidak memberikan manfaat kepada kita? Adakah hari-hari atau bulan yang lain selain daripada Ramadan Allah tidak memberikan pahala kepada kita? Adakah hari-hari yang lain selain pada hari Jumaat Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita? Kita cuma mengambil fadilah dalam hari Jumaat, banyakkan bersedekah pada Jumaat, Allah akan menggandakan amalan-amalan kita. Barakah hari Jumaat. Kita nak baca khatam Quran dalam bulan Ramadan, mengambil barakah di dalamnya, bulan-bulan yang di antara bulan yang diberikan keberkatan dan ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kita takut-takut bila kita beribadah, kalau nak tunggu hanya bulan Ramadan saja, Allahu akbar. Takut-takut kita tidak bertemu dengan bulan tersebut, Allah dah tarik nyawa kita. Allahu akbar. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, beribadahlah kalian seolah-olah kita ni tuan-tuan akan mati pada hari esok. Hari ini kita buatlah sehabis-habis amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana belum ganti puasa, haruslah tuan-tuan wajib ganti tuan-tuan, kan? Sebab hampir 40 hari saja lagi kita akan berjumpa dengan satu bulan Ramadan ini, kan? Yang mana belum tunaikan tuntutan yang lainnya juga, tuan-tuan teruskanlah amalan. Janganlah biasakan bayar zakat ni tuan-tuan. Nanti kita akan bincangkan. Nak tunggu last minute baru nak bayar zakat. Nak dah tunggu nak solat raya, imam dah nak angkat takbir, baru Tok Imam, saya belum bayar zakat fitrah lah tahun ni. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang isteri, ingatkanlah yang si suami, kan? Hari pertamanya dah cari amil zakat, dah cari Tok Imam untuk bayar zakat. Pengalaman kita yang lepas, tuan-tuan yang dihormati sekalian, pihak Jaim buat kajian, tuan-tuan, zakat Malaysia dan zakat Melaka ni buat kajian, hampir beberapa puluh peratus lagi orang Islam tak bayar zakat. Allahu akbar, kan? Hampir berapa peratus, hampir 10-20%, kan? Hampir 60%, 70% saja yang membayar zakat. Yang lain mana ni tuan-tuan? Sedangkan zakat ni tuan-tuan wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan wajib kalian dirikan solat dan keluarkan membayar zakat. Allahu akbar. Jadi insya-Allah tahun ini kita pastikan diri kita, terutamanya yang kaum sesuami dan lelaki, wajib membayar zakat. Tuan-tuan, insya-Allah jangan terlepas membayar zakat. Jangan last minute baru tuan-tuan nak pergi jumpa Tok Amil zakat, nak jumpa Tok Imam, barulah tuan-tuan nak bayar zakat. Jadi tolong tuan-tuan, kalau baju kita boleh beli baju raya tu tuan-tuan, sebelum masuk Ramadan dah beli baju raya, kan? Hari pertama Ramadan dah pergi shopping ke Uptown, dekat Jajesco, kan? Dekat Ion, kan? Minggu pertama dah tukar langsir baru. Sebulan Syaban lagi dah, bulan Rajab Syaban lagi dah cat rumah, kan? Sebab kita nak sambut raya, kan? Kita sambut raya tuan-tuan, tapi jangan lupa kewajipan di dalamnya, iaitu membayar zakat, membantu anak-anak yatim, membantu jiran-jiran yang susah. Itu yang lebih afdalnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cat rumah kita ingat, kalau beli baju raya kita ingat, awal-awal dah ingat. Kalau kita nak buat yang muslimatnya, buat kuih raya dah start buat daripada sekarang ni tuan-tuan. Jadi zakat jangan lupa kita untuk bayar, kan? Bantu fakir miskin itu lebih afdal daripada kita berbuat yang lain-lain tadi. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk di dalam bab yang keempat pada muka surat yang ke-57 pada bab zakat
adab-adab zakat, syarat mengeluarkan zakat dan fungsi apakah maksud zakat tersebut, insya Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, semoga hari kita hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Yang kedua, semoga amalan kita hari ini lebih banyak daripada amalan kita yang semalam, dan amalan kita esok lebih banyak daripada hari ini. Yang ketiga, kalau semalam sedekah RM1, hari ini mesti sedekah RM1.50 kan? Sebab nak tingkatkan amalan kita itu tadi. Janganlah esok sedekah 1% saja, 5% saja. Kalau hari ini sedekah RM1, besok kenalah sedekah RM1 10%. Maksudnya apa tuan-tuan? Bukanlah paksa tuan-tuan bersedekah, tapi niat kita penambahan fazadatsum imana kita ini kepada Allah mestilah senantiasa naik. Graf kita ni tuan-tuan, kalau COVID-19 ni tuan-tuan ada turun naik kan, ini kan lagi iman kita keluk apa? Keluk graf kita, hendaklah hari ini 1, besok mesti 1.1 kan, hari esok lagi lusa 1.2, tulat lagi 1.3, makin naik. Janganlah kita hari ini naik, tiba-tiba besok jatuh merudum. Itulah orang-orang yang rugi, yang mendapat kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita niat beristiqamah, berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita berbakti kepada agama Allah ini, untuk kita senantiasa bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, untuk kita senantiasa rasa kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, semoga setiap amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Semoga setiap sedekah-sedekah kita diterima sebagai satu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Semoga amal perbuatan kita mendapat perlindungan. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diri ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, ahli qaryah kita di sini mendapat barakah, mendapat perlindungan, mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna صغارا. اللهم فاحكنا في الدين وعلمنا تأويل. الله يا مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا محل المشكلات. اللهم يا شافي الأمراض.
اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المحمات اللهم يا دافع البليات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمن يا الله اللهم افتح علينا أبواب الرحمة اللهم افتح علينا أبواب الرزق اللهم افتح علينا أبواب المغفرة اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله تعالى أعلم بالصواب وإلى اللقاء ومع السلامة وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.